大家平安。 Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. 是上帝赐福你们，在今日早上主日都可以充满喜乐平安。 Kiranya Tuhan memberkati kita semua mempunyai damai sejahtera dan sukacita. 我们今天就是要探讨的是，就是要学习底波拉。 Hari ini kita akan belajar satu tokoh yaitu Deborah. 这个也可以看谁淡薄，谢谢。我们先来祷告。 Mari kita berdoa. 亲爱的恩主，我们感谢你，因为主你在我们生命当中来帮助，也带领我们，让我们也可以忠心于你到底。求主你帮助，这时候让我们的心可以被主你的启开，学习让我们也可以更大的学习，在我们生命里面不断的学习。感谢我们这样子的将这以下的时间共进交托祷告。 乃是因为主你来应允我们，来帮助我们，奉主耶稣基督名求，阿门。亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara sekalian, 我们感谢主，是今天早上我们可以一起探讨这底波拉。 kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh membahas tentang Deborah. 我们为什么要探讨底波拉呢？ Kenapa kita mau membahas Deborah? 底波拉又是圣经人物， Deborah adalah seorang tokoh Alkitab. 我们有什么可以从他里面来学习的呢？ Apa yang bisa kita pelajari dari tokoh ini? 是因为他有一个超越这个女子生平的这个事迹里面，而且有独特的这个的侍奉。 Dia karena seorang wanita dan mempunyai ciri khas khususnya wanita yang melayani di zaman itu. 而且他的这样子的一个的见证，一个的精神，可以来帮助我们灵命可以成长，而且提醒而帮助我们。 Kesaksian dan teladannya itu dan kehidupan kerohaniannya boleh menolong kita. 起先我在准备这个讲章的时候， Ketika saya mempersiapkan naskah khotbah ini, 我就看见这个的意思是底波拉到底要说什么。 saya memikirkan sesungguhnya di dalam Deborah ini apa yang mau saya pelajari. 这在他圣经里面所记载的他的事就不多。 Karena di dalam catatan Alkitab mengenai Deborah ini tidak banyak. 因为是底波拉，要说容易讲又不容易。 Karena kalau khotbah tentang Deborah mau dikatakan mudah juga tidak mudah. 所以在这几天，我就一直在反思，在这个的一个的角色里面。 Oleh sebab dalam beberapa hari ini saya terus memikirkan tokoh Alkitab ini. 所以说，我们要有一个不断开放自己的一个的心态的学习的心态。 Oleh sebab itu kita harus punya sikap yang terus mau belajar. 所以在我们这个孔子他有一句话说， Di dalam ajaran Confucius ada satu kata yang berkata demikian. 学而不厌，诲人不倦。 Belajar tanpa jemu, mengajar orang tanpa lelah. 所以这一句话是强调什么呢？ Perkataan ini mau menekankan apa? 就是强调了这学习的态度是应当不会感到厌倦。 Yaitu menekankan bahwa sikap dalam belajar seharusnya tidak merasa jenuh. 而且自己学习到了，我们就要去教导别人。 Dan sesudah kita belajar, tentunya kita harus dengan rela atau dengan senang untuk mengajarkan kepada orang lain. 意思说，就是要鼓励人们不要满足于现在， Yaitu mendorong setiap orang agar kita jangan merasa puas hati dalam keadaan kondisi pada saat ini. 我们拥有现在的知识与能力成就，不要单单停留在这个时候。 Pada hari ini kita mempunyai kepintaran dan keberhasilan yang telah kita capai pada hari ini. Jangan kita sudah merasa puas dan berhenti pada saat ini. 因为是永无止境的学习，这样子的学习才是对的。 Karena sikap yang belajar, yang terus mengejar dan tanpa henti-henti itu adalah sikap belajar yang benar. 意思说，就是直到年长仍然要学习，就是一生的学习。 Yaitu sampai tua pun kita harus belajar, yaitu hidup yang terus menerus belajar.
我们不要讲，就是有的人是认为说啊，我的年纪已经怎么样啦，就是我已经不能啦，让更多的年轻人去就好啦。 Janganlah kita punya sikap seperti orang yang saya sudah tua, saya tidak mampu lagi. Ya biarlah orang-orang muda lah yang belajar. 但是这个来教导我们说，我们仍然在哪里时刻，在哪一个的年岁时刻，在什么情况里面，仍然要学习。 Namun di sini mengajarkan kita di dalam kondisi apapun, umur berapapun, dimanapun kita harus terus-menerus belajar. 所以我们的心态就是要保持这谦虚的心来学习，来充实自己。 Untuk itu kita harus terus menjaga kondisi hati demikian yang terus-menerus memenuhi diri kita dan terus meningkatkan diri kita. 有很多知识分子学者，他们一直在学习，一直在学习，一直在研究一些知识。 Banyak sekali para ahli ilmuwan yang terus meneliti, belajar dan belajar. 但是我们身为一个基督徒，我们对属灵的生命的学习，更是要长进与长进。 Namun sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan rohani kita, harusnya kita terus harus bertumbuh dan bertumbuh. 因为是我们所面临的这个的属灵的事情，是天国的事。 Karena kehidupan rohani kita yang kita hadapi adalah hal kerajaan surga. 所以我们更是要努力的奔跑而学习。 Oleh sebab kita harus lebih lagi rajin untuk maju dan terus belajar. 好，这个我们进入今天这第一点，就是我们要看一下底波拉他自己本人，他认识自己的这个的身份。 Poin pertama yang kita belajar dari Deborah adalah orang yang sangat memahami identitas dan tugasnya. 所以说，我们要了解一个人的话，我们是要先了解从他的名字来看起。 Ketika kita ingin memahami seseorang, kita harus mengenal dari namanya terlebih dahulu. 好，底波拉，我们来说哈，就是他从希伯来语的这个原文就是蜜蜂。 Kata Deborah atau dari kata Ibrani ini yang artinya adalah lebah. 学者是以此来比喻说，她是一个勤奋、甜美，而且灵性的甜美一样。 Dan para ahli teolog mengatakan bahwa kata ini menggambarkan dia adalah seorang yang rajin, manis, dan keindahan rohani. 呀，正如其名，就是他在这带领以色列人的当中，是来寻求甜美的生活一样。 Dengan kata lain, ketika dia memimpin bangsa Israel, dia terus mencari kehidupan yang harmonis. 他们就得到了重获的这个自由与平安。 Dan akhirnya dia memperoleh damai dan kebebasan. 他也是一个拉比多的妻子。 Dan tentunya Deborah juga adalah istri dari seorang Lapidot. 这意思是火把和闪光。 Lapidot artinya adalah obor atau kilatan cahaya. 呀，这个拉比多的妻子的意思是什么呢？就是灵性闪耀的妇女。 Jadi arti sebutan istri Lapidot adalah wanita dengan kerohanian yang bersinar. 好，所以看到这边呢，我们就可以看到说，她有这个双重的这个身份。 Dan dari di sini kita boleh melihat dia mempunyai identitas ganda. 是在外的呢，就是一个拥有属灵恩赐的杰出的领袖。 Di luar rumah dia ada seorang pemimpin yang luar biasa yang mempunyai karunia rohani. 在内呢，是拥有传统的家庭的身份。 Dia di dalam rumah dia mempunyai status seorang istri tradisional. 但是您知道吗，弟兄姐妹，他的这个两个的角色都没有冲突的，而且很和谐的走。 Namun saudara-saudara sekalian, tahukah kita bahwa kedua identitas ini tidak bertabrakan, namun boleh berjalan dengan harmonis. 所以说，我们也是要这样的一个的来认清我们自己的这个身份，而且角色是什么。 Oleh sebab itu kita juga harus memperjelaskan diri kita, status dan identitas kita sesungguhnya siapa. 我们才会知道说我的方向是往哪里去。 Sehingga kita mengetahui tujuan kita mau kemana. 你要在哪里更下功夫？ Di mana kita harus lebih lagi giat. 所以这个就是我们学习在哪里，要方向往哪里。 Oleh sebab kita harus belajar tujuan dan arah mau kemana. 每一个人的角色都是在上帝眼中看为重要的。 Setiap orang di mata Tuhan itu adalah sangat penting. 是当是上帝已经恩赐您了这一个的重任的时候， Karena ketika Tuhan sudah
memberi mandat yang sangat penting pada kita. 无论大小，只要你忠心的去肯做， Baik itu pekerjaan besar atau kecil, asal kita mau rela melakukannya. 那就是成为了你的学习。 Itulah menjadi bagian dari hal yang kita harus pelajari. 我们就是在上帝眼中，就是要这样的不断的来学习的侍奉。 Di hadapan Tuhan, maka kita harus demikianlah sikap yang terus mau belajar. 但是在这个底波拉，他是一位先知， Deborah juga ada seorang nabi. 他是在四世纪是4章4节那边说，有一位女先知名叫底波拉，是拉比多的妻，当时做以色列的士师。 Di Hakim-Hakim 4 ayat 4 di sana dikatakan ada seorang namanya Deborah, seorang nabi, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel pada waktu itu. 他又是先知，又是士师， Dia ada seorang nabi, dia juga seorang hakim. 在是以色列的当中是称为是第4任的士师。 Dia adalah hakim yang keempat di tengah-tengah bangsa Israel. 而且他身为了这个的先知，他是做什么工作呢？ Dan sebagai nabi, dia mempunyai tugas sebagai apa? 他是忠诚的来是传递神的话语给百姓， Dia harus dengan setia menyampaikan firman Tuhan kepada umat Allah. 让他们可以了解是上帝的启示和旨意如何。 Agar umat Allah memahami wahyu dan kehendak Allah. 但是我们要看一下，他身为这个士师是什么呢？ Sebagai seorang hakim, apa tugas dia? 他平时是为以色列人掌权是民事诉讼。 Dia adalah menangani perkara-perkara sipil masyarakat pada waktu itu. 但是这并不是说就是来是判断这个案子之类的。 Namun dia bukan sebagai hakim yang memutuskan hal benar dan salah. 比如说是有民众是来到他的面前，因为他们有一些的问题的难处。 Misalnya para umat Allah datang hadapan dia ketika mereka menghadapi permasalahan kehidupan. 或者这一个人跟一个人他们不和，他们就来到他的面前来倾诉。 Ataupun di antara tengah-tengah mereka ada pertikaian dan meminta pendapat dari beliau. 他的责分就是在这里，就是要为他们而分忧，排除万难，而且解纷争。 Di sinilah tugas dia bagaimana menyelesaikan pergumulan permasalahan dari umat Allah sendiri. 但是你知道吗，弟兄姐妹，他的事不是在这个的时候而已。 Namun yang dilakukan bukan hanya pada masa itu saja. bukan hanya ini saja. Ya, bahkan bukan hanya itu saja. 呀，他也是在这当中是统帅的军队。 Dia juga adalah seorang pahlawan dari bangsanya, pemimpin militer pada waktu itu. 对，士师的工作就是要临时，如果有需要的话，有紧急的状况的话，危难的时候，他就要出阵去打仗。 Karena pada waktu negara menghadapi masalah, pada saat krisis, maka dia juga harus keluar untuk pergi berperang. 这个底波拉的这个本事、这本分，他就是为了要拯救百姓， Tentunya tugas dia adalah untuk menyelamatkan bangsa Israel 而且是一个审判者， dan juga jadi penghakim di tengah-tengah bangsa, 就是人民的民长。 yaitu pemimpin bangsa itu. 主所爱的弟兄姐妹啊， Saudara-saudara sekalian yang kekasih, 我们在这里要学习什么？ apa yang bisa kita pelajari dari sini? 我们不能成为拯救者，我们也不能成为审判者。 Karena kita tidak bisa disebut penyelamat, juga kita tidak bisa menjadi seorang yang menjadi penghakim. 但是您我都有一个责任，是在我们一生当中是奇妙的一个的神的作为会在你里面而彰显。 Namun kita mempunyai tugas tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita setiap orang. 上帝所赐给我们每一个人的这个扮演的角色是不一样的， Setiap identitas yang Tuhan berikan kepada kita pribadi itu berbeda-beda. 所以我们在神面前，我们要是认识自己属灵的身份。 Oleh sebab di hadapan Tuhan kita harus sangat memahami dan mengenal diri kita sendiri. 我们不单单就是要在这里世界里面这样子的一直埋头苦干而已。 Kita bukan hanya terus mengeluh dan terus menolak di dalam terus mengejar saja. 呀，但是我们在属灵的境界上，我们更是要加油。 Namun di dalam hal kerohanian kita harus terus maju.
要认知 harus serius, mengenal harus mengenal. 呀，所以这样才会被上帝使用。 Dengan demikian kita akan dipakai oleh Tuhan. 我们要有准备自己，然后我们才会知道怎么样去回应。 Kita harus mempersiapkan diri sendiri, baru kita bisa boleh merespon kepada orang lain. 这就是您的教会，这就是您的教会。 Ini adalah gerejamu. 神是呼召了您在这个教会里面， Tuhan memanggil kamu di tengah gereja ini. 那您在这个教会里面可以有一个怎么样的角色来为上帝而做呢？ Di tengah-tengah gereja ini kamu mempunyai identitas yang bagaimana yang Tuhan sudah berikan kepada kamu untuk melakukan apa? 所以我们要向着这底波拉的这个的属灵的精神一样， Oleh sebab kita harus mempunyai semangat seperti Deborah ini. 仍然有一个渴慕的一个灵来推动我们更是上进。 Yaitu terus mempunyai kerinduan di dalam mengejar pertumbuhan. 当然，在这里面，我们一定要先仰望，认真的仰望上帝。 Tentunya pertama-tama kita harus pertama harus melakukan berharap kepada Tuhan. 呀，我们要不断是在这里面要操练自己的属灵的生命， Kita harus terus-menerus melatih kehidupan rohani kita. 就好像一个学生一直不断的学习是为了什么？ Seperti halnya seorang murid, dia terus belajar. Tujuannya untuk apa? 如果他没有学习，他是不能考试，对吗？及格不能及格。 Karena jika dia tidak belajar, maka dia tidak akan bisa menghadapi ujian dan tidak bisa lulus. 所以这样他就不能升班， Maka jika demikian dia tidak akan naik kelas 也不能毕业。 dan juga tidak bisa tamat. 所以我们就是一个学生， Oleh sebab itu kita adalah seorang murid. 我们要毕业，我们要这打好那个美好的仗，我们就是要不断的学习。 Kalau kita mau menang di dalam peperangan ini, maka kita harus terus-menerus untuk belajar. 因为我们生命的这个的考试是不断的，直到我们见主面而已。 Karena kehidupan kita ini harus terus menghadapi ujian-ujian sampai kita bertemu muka dengan Allah. 所以，上帝对您的一个的选召是很重要的。 Oleh sebab itu panggilan Tuhan atas diri kita ini sangatlah penting. 所以我们要回应， Oleh sebab itu kita harus meresponnya. 我们就是要先认知。 Kita harus mengenalnya dahulu. 所以，当是那个的事情来临到你的手，上帝来选召的时候，您就已经准备好了。 Agar ketika masalah datang dan kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadapinya. 好像在腓立比书是3章14节那边激励我们说，向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。 Seperti yang ditulis di dalam Filipi pasal 3 ayat 14. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. 哎，我们来看是这个第2点， Dan yang bagian kedua, 就是底波拉是上帝奇妙的选召。 yaitu Deborah adalah seorang panggilan, Allah memanggil dia yang dengan ajaib. 底波拉是蒙选召，是因为当时他的国家是落入在患难时刻，被欺压。 Deborah dipanggil ketika negaranya sedang menghadapi tekanan dan permasalahan. 呀，在这样子危机与紧急的时间， Di masa krisis dan kritis pada waktu itu. 这个圣经上记载说是以户死了之后，以色列人又行了耶和华上帝眼中看为恶的事。 Pada saat itu tertulis setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. 这里说行上帝眼中看为恶的事是什么呀？ Apa artinya melakukan yang jahat di mata Tuhan? 就是说他们反叛了上帝的第1条诫命。 Itu karena adalah mereka telah melanggar perintah Allah, yaitu 10 perintah Allah. 就是说，除了我以外，你不可有别的神。 Yaitu perintah yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 所以在这样的一个的时刻里面， Oleh sebab pada saat kondisi yang demikian, 因为是以色列人他在以户的那个的时代里面，已经享受了80年的一个的平静安稳的生活。 karena pada zaman Ehud, bangsa Israel telah menjalani masa damai selama 80 tahun.
在那个时候，他们却是忘记了上帝的恩惠与拯救， Namun mereka melupakan kebaikan Tuhan 去跪拜了那个巴力， dan menyembah Baal. 又活出了这个道德败坏的事情， Dan dalam hidup di dalam kegelapan moral 惹怒了上帝。 sehingga membangkit amarah murka Allah. 所以他们那个时候就，上帝在兴起他们的仇敌，就是迦南王耶宾首领。 Dan pada saat itu Tuhan menyerahkan mereka ke tangan musuh mereka yaitu Yabin, raja Kanaan. 他们受苦待20年啊， Dan mereka menderita selama 20 tahun. 20年很久哦。 20 tahun sangat lama. 他们一直不断的在苦难里面，而且呼唤上帝的名字。 Mereka di dalam penderitaan terus berseru nama Allah. 上帝是一个公义的， Tuhan itu adil. 上帝本身是一个慈爱的， Allah itu adalah kasih. 但是因为上帝的公义，上帝就要管教。 Karena keadilan Allah maka dia harus menghajar 呀，孟哈加尔，对了，是使他们可以回转向上帝。 agar mereka boleh berbalik kepada Allah. 所以在这个时候，上帝就兴起了底波拉，成为他们的首领。 Oleh sebab itu Allah membangkitkan Deborah menjadi pemimpin mereka. 所以我们是看是这个底波拉，他是被选召。 Oleh sebab kita lihat bahwa Deborah itu adalah dipanggil, 那 dipilih. 那么多的男士勇壮的士师，为什么会选择底波拉？ Begitu banyak laki-laki yang kuat dan para prajurit pahlawan, kenapa harus memilih Deborah? 这个是我们要回顾一些这个简单的一个的历史，我们才会了解。 Maka kita harus kembali kepada sejarah pada saat itu, maka kita akan memahaminya. 请您来听一下，您也认识说是摩西跟约书亚的那个的时代，对吗？ Mari kita kembali memikirkan masa Musa dan Yesua. 是在他们那个时代是非常的好， Pada masa Musa dan Yosua itu adalah masa bangsa yang sangat baik pada waktu itu. 有一个好的领袖。 Ada seorang pemimpin yang baik. 但是他们之后呢，这以色列人就好像没有牧者一样这样子的懒散。 Namun sesudah mereka sepertinya tidak ada lagi gembala di bangsa itu dan sembarangan jadinya. 所以说，在那个士师世代的时候，是在什么时候呢？13公元前的时代。 Oleh sebab itu masa hakim-hakim itu adalah zaman sekitar 1300 sebelum Masehi. 上帝就是选召了是12个的士师，在那个的12个的部落当中，就是有当中在300年左右的时间。 Allah memilih 12 hakim di tengah-tengah 12 suku pada masa sekitar 300 tahun lamanya. 所以说，在这个当中啊，以色列的12个部落当中啊，被士师而兴起来的。 Oleh sebab pada masa 12 suku itu di bangsa Israel dan pada saat itu mereka dipimpin oleh para hakim-hakim. 因为这些年当中啊，以色列的灵性起伏啊， Karena pada masa-masa itu kerohanian bangsa Israel ini adalah naik turun 所以就是靠着上帝的怜悯与拯救。 dan hanya berdasarkan anugerah dan pertolongan Tuhan. 好，但是我们要看说是信实的上帝是仍然在他的离弃他的作恶的时候的这百姓当中来同在的。 Namun dalam kondisi bangsa yang sedemikian, walaupun mereka berdosa, namun Allah tetap menyertai mereka. 是愿意等他们来是归回， Allah dengan rela menunggu mereka sampai mereka bertobat dan kembali. 只要他们呼求神，神就为他们特选特设一个的士师来宣言他们。 Asal mereka berseru dan mau bertobat, maka Allah memberikan seorang hakim untuk memimpin mereka. 所以主所爱的弟兄姐妹， Oleh sebab itu saudara-saudara sekalian, 你们知道为什么上帝要选召一位女士吗？ kenapa Allah mau memanggil seorang wanita 在这样的就是当时那个的情况啊， pada zaman kondisi yang demikian? 以色列人认为啊，是比起男生啊，男性处于怎么样的一个情形呢？就是处于从属地位的情形。 Pada zaman itu masyarakat Israel dianggap pria lebih penting dari seorang wanita, posisinya wanita di bawah. 呀，
posisi wanita itu posisi subordinat, memiliki posisi yang pangkat lebih rendah. Ya, nah, 所以说是女性呢，在这个时代呢是受轻看的。 Oleh sebab itu pada waktu itu wanita dianggap remeh. 纯粹是因为当时的那个的人本主义， Karena mereka di dalam zaman bagaimana pandangan humanisme. 这样的情况不只是1-2年哦，但是很久有一些的日子。 Pada masa itu bukan hanya 1-2 tahun, tapi masa yang cukup panjang. 但是你知道吗，弟兄姐妹？ Namun tahukah kita saudara-saudara sekalian, 上帝的判断与决定是超乎人意外料的。 keputusan Allah dan pandangan Allah itu keputusan Allah melampaui semua pandangan manusia. 从来是他不会是选召是那个是人为人强壮的人去带领以色列。 Dia tidak akan memilih menurut pandangan manusia itu seorang pemimpin yang baik. 如果你不顺服于上帝，你就不能够。 Jika engkau tidak taat kepada Allah, maka engkau tidak akan mampu. 所以当时候是上帝是兴起了女性，来是从这个便雅悯支派当中南部来上来领导。 Oleh sebab itu Allah membangkitkan seorang wanita dari suku Benyamin di selatan untuk menjadi hakim bagi seluruh bangsa Israel. 那就是在这当中是蛮有慈爱的上帝啊，是不会对罪妥协的。 Allah yang penuh kasih itu, dia tidak akan menyerah dan menerima dosa, 呀，是 berkompromi dengan dosa. 对呀，bertoleransi呀。以色列是北方的男生啊，他们不顺服神， Pria-pria di bangsa Israel di bagian utara tidak taat kepada Allah 他们的灵性低落。 dan kondisi rohani mereka sangat merosot. 因此，在这上帝在这个男权时代当中啊，打破常规。 Dan karena itu di tengah-tengah masyarakat patriark atau mementingkan laki-laki, dia memberi terobosan. 特别是兴起了这个底波拉做以色列的支派的拯救者。 Dan membangkitkan Deborah sebagai penyelamat pada saat itu. 那个时代啊，是对当时的时代的男性啊，是一个鞭策。 Tentunya itu adalah sebuah teguran atau pecutan bagi laki-laki pada zaman itu. 所以是有记载说，是神每次兴起女生还是做先知的时候， Oleh sebab ada tercatat bahwa setiap kali Allah membangkitkan wanita menjadi seorang pemimpin, 就是为了是对那些责备那些失职的弟兄而给鞭策。 dia sedang memecut atau memberi teguran kepada laki-laki. 实际上说是神是不偏待人的，是看男女平等的神。 Sesungguhnya Allah tidak membeda-bedakan. Di pandangan Allah, laki-laki dan pria itu dan perempuan itu sama adanya. 但是却是在这样的一个的罪恶的时代里面，上帝就翻转的情绪。 Dalam kondisi yang begitu gelap itu, malah Allah membalikkan semuanya itu. 是他说，这是在只要是当是神的百姓落入在这个属灵的黑暗的罪恶的时候，神才会允许孩童欺压他们，妇女管辖他们。 Pada saat ketika umat Allah jatuh di dalam kegelapan dosa rohani, Allah mengizinkan hal ini. Dan oleh karena itu diangkat seorang wanita menjadi pemimpin. Atau di dalam Yesaya 3 ayat 12, adapun umatku penganiayaannya adalah anak-anak dan perempuan memerintah atasnya. 因此，就是女性被立为领袖， Oleh sebab itu, wanita dianggap menjadi seorang pemimpin. 这就是上帝主动立下的特殊的例子。 Ini adalah contoh Allah sendiri yang berdaulat atas segala sesuatu. 这表明了什么呢？ Ini menunjukkan apa? 表明的是神可以从男女老幼之中挑选某某人来领导他的百姓。 Allah bisa memilih, memakai anak-anak ataupun dewasa, perempuan ataupun laki-laki untuk menjadi pemimpin bagi umatnya. 所以主权是在谁呢？上帝。 Oleh sebab itu, kuasa di tangan siapa? Ada di tangan Allah. 所以弟兄姐妹呀、 Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, 上帝放入一位领导者是领袖，是在神的教会里面。 Allah juga menjadi pemimpin dan menguasai sebagai penguasa dari gereja ini.
这个也是上帝主权所领导的。 Ini juga adalah otoritas mutlak dari Allah itu sendiri. 所以说是，如果对于是神拣选来领导你的人， Oleh sebab sebagai orang yang dipilih Allah, 不要怀有成见， jangan mempunyai prasangka. 对神拣选来领导你的人，不要怀有成见。 Janganlah kita memberi prasangka terhadap orang lain yang telah dipilih Allah untuk memimpin Anda. 您要相信说，神的教会有神掌权， Kita harus percaya bahwa Allah yang memegang kendali atas gerejanya. 而人的错误呢，不会超过神的智慧。 Dan kesalahan manusia tidak pernah akan bisa melampaui hikmat Allah. 所以我们只要相信与顺服， Oleh sebab itu tugas kita hanya untuk percaya dan taat. 不要怕，只要信。 Jangan takut, percayalah. 好，接下来我们看这第三点， Dan yang poin ketiga adalah 就是说底波拉的信仰的典范。 yaitu teladan iman Deborah. 主所爱的弟兄姐妹， Saudara-saudari yang kekasih, 我们已经是从自然界的当中是看出了是底波拉的本身， kita telah di dalam sudut pandang manusia melihat sosok seorang Deborah tadi. 明白了是神奇妙的选召是在他的角色里面的旨意。 Dia juga memahami bahwa panggilan ajaib yang diterimanya merupakan kehendak Allah. 这个是从上帝来的恩典， Semua ini adalah anugerah dari Tuhan. 是应当说在自己的恩典当中，我们当然说不能归功劳给自己。 Tentunya karena Allah yang memberi anugerah itu, tentunya kita juga jasa itu tidak bisa diberikan kepada kita. 所以是底波拉是甚至说他只是一个上帝手中用的器皿。 Oleh sebab itu Deborah adalah menjadari bahwa dia ada alat yang dipakai Tuhan di tangan dia. 所以上帝选召他，他就应着而去。 Oleh sebab karena Allah yang memilih dia, maka dia pergi melakukannya. 他不管说是当中有的一切的风气与压力，这在眼前怎么样， Walaupun kondisi yang sulit bagaimanapun, 这个的典范是很不容易， tentunya ini hal yang tidak mudah. 因为他是身为女生之辈， Karena dia adalah seorang wanita. 在当中这样的一个的男士的一个的社会里面的掌权， Di dalam kondisi budaya sosial di mana laki-laki dianggap paling penting. 当然说一定有是闲杂的人在旁边都一直的不满的批评啊。 Tentunya banyak orang sekeliling di samping terus memberi kritikan. 但是您知道吗？是竟然底波拉是向着这个属灵的目标行事为人。 Namun Deborah terus berjalan ke depan dengan sesuai apa yang Allah mau dia lakukan. 呀，他不看人，也不看环境， Dia tidak melihat orang dan tidak melihat kondisi. 所以这一下是他的是属灵的目标。 Ini adalah tujuan dari kehidupan rohaniannya. 属灵的目标 ，OK 啊 ，A 的部分 Yang bagian A, 啊，他是一个虔诚的信徒， dia adalah orang yang percaya yang saleh. 他是以上帝为本的， Dia menjadikan Allah sebagai pusat hidupnya 所以他时刻的来聆听神的旨意。 dan hidupnya senantiasa mendengar kehendaknya. 结果他得到什么？ Dan hasilnya apa yang terjadi? 他这所信仰的神就在他的前头来引领他。 Allah yang ia percaya berjalan di depannya untuk memimpin jalannya. 好 ，B 的部分 Bagian B, 就是他凭着上帝的公义来判断以百姓， dia menghakimi bangsa Israel berdasarkan keadilan Allah. 他不是以自己的喜悦、以自己的看法来判断， Dia tidak menggunakan keinginan sendiri atau kehebatan sendiri. 他是成为了一个是充满智慧的审判官。 Tapi dia menjadi seorang hakim yang penuh hikmat. 为人是端案的时候，是解决他们的一切的日常的纠纷。 Ia memutuskan perkara dan menyelesaikan perselisihan sehari dengan adil dan tanpa pamrih. 呀，因此他是无私的一个的判断。 Dia melakukannya tanpa pamrih. 所以说是在他的当中是很多百姓都来尊敬与爱戴他。 Oleh sebab itu, banyak sekali masyarakat datang mencintai dan menghormatinya. 所以当我们是生活好像如此一样的时候， Oleh sebab itu, jika kehidupan kita seperti demikian,
我们是成为一个有智慧的人， kita menjadi seorang yang berhikmat. 我们是成为是在人民当中可以是帮助他们的人。 Kita bisa di tengah-tengah umat Allah menjadi penolong bagi mereka. 我们不要小看自己， Jangan menganggap remeh diri sendiri. 如果上帝选召你成为这样的一个的人，你就应该要出来。 Jika Tuhan memilih kita menjadi orang demikian, haruslah kita bangkit dan keluar dan 我们 melakukan. 我们不是要为了人来看我们怎么样的侍奉， Kita bukan karena ingin dilihat orang bagaimana kita melayani. 但是我们凭着上帝所赐给我们这样的一个的智慧与属灵的看见，让我们可以更是为教会而做。 Namun karena Allah telah memberikan kita panggilan demikian, hikmat demikian, maka kita harus melakukannya untuk gereja Tuhan. 好，C 的部分就是他不单专心、一心一意的来为人民分忧日常的问题， Dan yang tiga, dia tidak hanya fokus pada masalah-masalah umat, 但是他更是重要的是在哪里呢？ namun lebih penting dia menekankan dalam hal bagaimana. 因为他了解是这些的表面的问题只是一个在外面而已，但是有一个根源让他们可以受困在问题里面。 Dia tahu di masalah-masalah di tengah masyarakat itu hanya kelihatan di pada luarnya saja. Tentunya ada hal yang lebih penting di tengah-tengah itu, 就是罪， yaitu masalah dosa. 他看出了是这个人民的一切的那个原因的来源的问题，就是罪。 Dia menemukan bahwa masalah terbesar, akar dari segala sesuatu masalah itu, yaitu dosa. 所以他就带了这百姓来生活在上帝的眼中，来是与神亲近。 Oleh sebab itu dia membawa bangsa Israel untuk membakar semangat kembali untuk datang ke hadapan Tuhan. 并且在信心与灵性上可以激励他们长进。 Dan di tengah-tengah mereka untuk agar iman mereka boleh bertumbuh. 所以到后来啊，他看见说以色列人民的心， Dan akhirnya dia melihat hati dari bangsa Israel. 他们的心生的一些苦难， Hati mereka di dalam kesusahan. 在这个是耶宾的被欺压的当中，他们是真实的被捆绑， Di dalam kondisi tertekan, mereka terbelenggu. 他们需要真正的自由与释放。 Mereka harus memperoleh kebebasan dan pelepasan. 因此，底波拉就是出现，就是来帮助他们来寻求上帝的旨意。 Oleh sebab Deborah membantu umat ini untuk datang mencari Tuhan. 他按照上帝的吩咐招了巴拉来， Dia mengikuti panggilan Tuhan ataupun perintah Tuhan untuk mencari Barak. 他叫巴拉是说：“你召集了1万人马来去打仗。” Dia memanggil Barak untuk mengumpulkan 10.000 orang untuk pergi berperang. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara sekalian, 上帝在前头已经跟他讲了， pada awalnya Allah sudah memberi atau berkata kepada dia 他说：“是我必将他交在你手中。 bahwasanya aku telah menyerahkan dia ke dalam tanganmu. ”这个是对巴拉说的话。 Perkataan ini diberikan kepada Barak. 但是你知道呢？是巴拉这个勇士他说什么呢？ Namun apa yang terjadi? Apa kata Barak pada saat itu? 当时底波拉这样子给他一个的重任的时候，他就说这样的一句话：“他说，你若同我去，我就去；你若不同我去，我就不去。” Namun ketika dia mendengar perintah dari Deborah, apa kata Barak? Barak berkata kepada Deborah, aku akan pergi bersamamu. Jika engkau pergi, aku pergi. Jika engkau tidak pergi, aku tidak pergi. 他胆怯不敢自己动手， Dia takut, tidak berani melakukannya. 这竟然是上帝的应许已经临到他，但是他不要。 Sesungguhnya penyertaan Tuhan sudah datang bersama dia, tapi dia tidak mau. 底波拉就是斥责他， Dan Deborah menegur dia. 他说：“我会与你同去打仗，但是荣耀不归于你。” Deborah berkata, aku akan pergi bersamamu, tetapi kehormatan dari perjalanan ini, kemuliaannya tidak akan menjadi milikmu. 却会归于一位妇女的手里。 Namun itu akan diberikan kepada seorang wanita. 这妇女就是雅意。 Dan wanita ini yang dimaksud di sini adalah Yael.
可是我们今天不谈雅意， Namun hari ini kita tidak membahas tokoh Yael. 我们回来谈底波拉。 Kita fokus kepada Deborah. 好，在这个的里面呢，从这个的里面当中，我们可以看出，就是底波拉面对如此的上胆的下属是怎么样啊？ Dan dari saat ini kita boleh melihat bagaimana Deborah sedang menghadapi bawahannya yang sedang tawar hati itu. 是他仍然是耐心， Dia tetap memiliki hati yang sabar, 有同理心， hati yang empati, 与他就是一同心的同行。 berjalan sehati dengan mereka. 这底波拉是展现出了一个领导的肩膀与勇气。 Dan Deborah menunjukkan bahwa dia seorang pemimpin yang berani dan bertanggung jawab. 好，底波拉呢是在战场上的这个英勇啊，是超乎任何的敌军啊。 Keberanian Deborah ini ketika di medan perang dia melebihi semua musuh. 他以信心维护这个的局势， Dia dengan iman untuk terus memberi semangat kepada mereka. 他以信心站在前面来，是鼓舞那个百姓来打仗。 Dia dengan iman berdiri di depan terus memberi semangat kepada prajurit untuk pergi berperang. 直到这些的这残酷的敌人被杀灭为止， Sampai para musuh itu dikalahkan 直到耶宾灭亡。 dan para musuh itu binasa. 但是你知道吗？是这个底波拉，他是仍然将这样的一个的功劳归荣耀于上帝。 Namun walaupun Deborah telah melakukan perkara yang begitu besar, namun segala kemuliaannya tetap diberikan kepada Allah. 好，这个属灵的目标第四就是唯有神才配得称颂与赞美的。 Dan tujuan dari rohani dari tujuan itu adalah segala kemuliaan Allah yang layak menerimanya itu. 底波拉和巴拉打胜仗的时候， Ketika Deborah dan Barak sesudah menang perang, 他们竟然是唱出了这神的这个感谢与这个颂赞。 mereka menyanyikan nyanyian syukur dan pujian kepada Allah. 这个是表示什么呢？ Ini membuktikan apa? 我们要一时的不断的来提醒自己，来是让我们可以真实的活在上帝面前。 Kita harus terus menerus bahwasanya hidup di dalam bersama dengan kehadirat Tuhan. 呀，是以颂赞、以赞美、与感谢的祭来是上帝的眼前， Dengan pujian dan penyembahan untuk menyembah Tuhan. 来是好像底波拉一样，是他不单单的是英勇，但是他懂得作诗来赞美上帝。 Dia seperti Deborah, dia bukan saja bisa membuat nyanyi, tapi dia bukan bisa berperang, tapi dia juga bisa memuji Tuhan. 他也是称为一位女诗人。 Dia juga disebut sebagai nabiah, pemuji atau penyair. 在士师记第5章那边是描写了这个上帝信实的大能， Pada Hakim-Hakim pasal 5 di sana dikatakan kebesaran Allah. 他是如何的是上帝来是带领整个的这个的以色列的百姓的征战呢，获得胜利。 Bagaimana Allah memimpin bangsa Israel untuk menang dalam peperangan ini. 同时的，他也是在代战中，也是为这以色列的祝福的祷告。 Dia tengah-tengah juga berdoa dan memberkati bangsanya. 他就说：“愿爱你的人如日头出现，是指光辉烈烈。” Di sini dikatakan biarlah orang-orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dengan megahnya. 所以是信靠上帝的人，是好像如此一样，要光辉烈烈。 Oleh sebab itu, orang yang bersandar kepada Allah haruslah demikian. Kita harus bagaikan matahari yang terus bersinar. 因为我们要认知说，是我们现在所做的，我所呈现的，我的属灵的状况，都是上帝应允我去做的。 Karena kita harus sadar bahwa segala sesuatu yang saya miliki dan apa yang bisa saya lakukan itu semua karena Allah yang mengizinkan saya untuk melakukannya. 因为一切的根源都是本乎神， Karena segala sesuatunya itu awalnya, dasarnya dari Allah. 所以说是天国太平40年在以波拉的手下。 Dan akhirnya kerajaan itu menghadapi damai selama 40 tahun di masa kepemimpinan Deborah. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara yang kekasih, 是上帝爱你们， Allah mengasihi kita. 上帝要使用你们。 Allah mau memakai kita semua. 我们可以用一个简单的方式来是为上帝做工， Kita boleh dengan hal yang sederhana untuk bekerja bagi Allah. 只是单单赞美诗就够了。
hanya memuji Tuhan saja sudah cukup. 如果一个人懂得赞美，用他的生命来感谢赞美的时候， Jika seseorang tahu bagaimana menggunakan hidupnya untuk memuji Allah, 相信这个他的灵就是专心一心一意的来注目在神的眼中。 maka kerohanian atau hatinya itu akan sepenuh hati hidup dan tinggal di tengah-tengah di kehadiran Allah. 所以这样的这属灵的状况，是可以是属灵的呼唤出来，来歌颂上帝。 Dengan kerohanian demikian maka dia akan mengeluarkan pujian kepada Allah. 歌颂赞美就是可以驱走心灵上的恐惧。 Pujian dan penyembahan Allah akan menghilangkan rasa ketakutan. 我们的心可以得安定， Hati kita akan memperoleh damai. 您相信吗？ Apakah kita percaya? 您相信吗？ Apakah kita percaya itu? 很简单，对吧？ Sangat sederhana bukan? 但是有一个人，就是我碰到是好像是2-3个礼拜前哈， Berapa minggu yang lalu ada seseorang, 因为刚好是我们说到就是什么魔鬼啊、撒旦啊、鬼啊gitu啊， pada saat itu kami berbincang-bincang mengenai hantu dan sebagainya. 他就讲说哦，我是常常遇到这样啊，讲 Lalu dia katakan, oh saya sering menghadapi hal-hal demikian. 就好像说后面好像毛毛的这样子，我觉得有人跟踪这样哈。 Saya merasa saya selalu diikuti orang dari belakang. 但是他就说一句话， Namun dia berkata satu perkataan ini. 他说我要唱歌就是唱歌，我唱歌一直唱一直唱一直唱，没有恐惧了。 Begitu saya ada ketakutan, saya terus menyanyi, rasa ketakutan itu pun hilang. 圣诗歌啊，就是可以成为有效的安慰剂。 Menyanyikan lagu pujian itu akan membuat kita mendapatkan rasa damai itu. Jadi obat penenang. Menjadi obat penawar bagi rasa ketakutan 呀， kita. obat penawar 也可以。那所以我们要常常唱诗歌。 Oleh sebab itu kita harus sering menyanyikan lagu pujian. 我们感谢主，就是今天我们的诗班是特别的诗班。 Kita bersyukur kur kita adalah kur yang khusus datang hari ini. 感谢他们在我们当中来是赞美上帝。 Ya, berterima kasih mereka datang di tengah-tengah kita untuk memuji Allah. 他们的歌声非常好，对吗？ Suara mereka begitu indah bukan? 他们有拿到冠军的。 Mereka sudah mendapatkan piala di dalam perlombaan. 他们为什么一直不断的这样锻炼自己，在歌声里面，在这个诗歌里面 Mengapa 唱诗？ mereka terus-menerus melatih, memperlengkapi diri mereka di dalam memuji Tuhan? 因为这个歌它就是可以这样子的 exist， 就是可以这样子的存在到我们的心灵里面拥有的。 Karena pujian-pujian ini boleh hadir dan eksis di dalam hati kita. 所以每一个人可以懂得唱诗歌的人啊，都是一个喜乐生命的人。 Oleh sebab itu, setiap orang yang memahami dan mengerti, orang yang memuji Tuhan itu adalah orang yang hidup di dalam sukacita. 所以主所爱的弟兄姐妹， Oleh sebab itu, saudara-saudari sekalian, 我们每一次是在这个教会里面来是敬拜赞扬，来是唱歌，来是崇拜神的时候， setiap kali kita datang ibadah di tempat ini dan ketika kita menaikkan puji-pujian, 我们要尽量是把声音是录出来，来赞美上帝。 kita haruslah dengan segenap hati, dengan suara kita terus memuji Allah. 我们可以想象到说是当我们的声音是洪亮的在这个的地方的时候， Ketika kita melihat suara kita telah memenuhi ruangan ini, 是很不一样的一个的气氛， maka suasananya akan berbeda sekali. 而且这个的属灵的气氛是正在是在当中是彰显出来的。 Dan kondisi kerohanian pada saat itu akan dinyatakan. 所以是当我们信心充足的时候，我们才有一个力气是唱出这样的一个的歌。 Oleh sebab ketika iman kita semakin dikuatkan, maka baru kita bisa menyanyikan pujian yang demikian. 好，我们的结论 Dan kesimpulannya adalah 就是有个3点。 ada 3 poin. 第一，这 Pertama, 底波拉的这信仰是带给我们有怎么样的一个的改变？ iman ataupun ketaatan Deborah itu bisa membawakan hal yang bagaimana pada kita. 就第一就是凭一颗心相信而顺服神， Yaitu percaya dan taat kepada Allah dengan sepenuh hati. 定睛仰望主的十字架，
tetap berpandang kepada salib Kristus. 这因这是上帝来呼召你，是你一个新的生命， Karena Allah memanggil kita dan memberikan kepada kita kehidupan baru. 是一个活泼有盼望的生命， Kehidupan yang dinamika dan penuh pengharapan. 就如同是基督从死里复活一样的生命。 Yaitu kehidupan yang sama seperti Kristus yang telah bangkit di antara orang mati. 所以，当我们的生命是一个活泼有盼望的时候，我们就做出来的事是不一样的。 Oleh sebab ketika hidup kita mempunyai hidup yang penuh pengharapan, maka apa yang kita lakukan itu berbeda. 弟兄姐妹，你要勇敢， Saudara-saudara sekalian, kita harus berani, 勇敢为主做， berani bekerja bagi Allah, 勇敢被神呼召， berani dipanggil oleh Tuhan. 一个奋勇而一生的学习。 Kita harus mempunyai semangat yang terus belajar. 好，第二就是他有一个谦让与成全同工。 Kedua, yaitu saling mengalah dan saling melengkapi di antara rekan kerja. 这有一个和谐合作的一个的态度， Yaitu punya sikap yang bisa saling memahami. 所以是因为说是我们要认定我们自己的一个的事工。 Oleh sebab kita harus memahami tugas kita masing-masing. 当我们知道的时候，我们就知道说上帝掌权。 Dan saat kita sudah memahami dan kita mengerti Allah yang memegang peranan ini. 人在看，神在做。 Manusia sedang melihat, Allah sedang bekerja. 所以是愿我们是成为是这个后世代的这个团队服侍的楷模。 Biarlah kita menjadi tim pelayanan kerja di dalam generasi yang akan datang ini. 神在我们的里面的呼召是让我们也可以动起来去做。 Dan karena Tuhan ada di dalam diri kita, maka kita akan menjadi penggerak untuk melakukan pelayanan ini. 好，第三 Dan yang ketiga, 就是将荣耀归于神， yaitu kembalikan segala kemuliaan bagi Allah, 不归于自己。 tidak kepada kita. 因为我们了解说，上帝所创造着宇宙万物的神是从拥有的神。 Bahwa kita mengetahui bahwasanya Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kekal adanya. 他是自有 Dia 拥有的神 Dia ada pada awalnya. 呀，所以说我们将荣耀归于他，那是一个正确的态度。 Oleh sebab kita harus mengembalikan kemuliaan kepadanya, itu adalah sikap yang benar. 愿上帝的话语也是来激励与帮助我们， Karena firman Tuhan sekali lagi menolong kita. 让我们是可以今日可以学习这底波拉。 Dan kita boleh belajar dari Deborah. 因为我们知道说，在每一件的事物上，是不是一个好像偶然的？ Kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan kebetulan. 但是是上帝在当中正在做的一份的图画。 Namun Allah sedang melakukan suatu gambaran atau suatu gambar. 上帝要兴起谁来是管理他的家事，那个是上帝的权柄。 Allah memanggil siapa? Dia yang sendiri mempunyai kuasa itu untuk dan hak itu. 我们只要说，就是在此我们一起的服侍，手牵手、肩并肩来顺服与上帝。 Tugas kita hanya bergandeng tangan bersama-sama taat kepada Allah untuk melayani di gerejanya. 我们要放在是一个属灵的眼光，是放在是上帝的身上，而不是人的身上。 Kita harus meletakkan pandangan rohani ini kepada Allah, bukan kepada manusia. 因为我们所敬拜我们的生命，一切都在乎上帝。 Karena kehidupan kita itu ada di tangan Tuhan. 所以愿上帝帮助我们每一个人， Kiranya Tuhan menolong kita setiap orang. 能来是一起的一生的学习。 Marilah kita bersama dan seumur hidup kita terus belajar. 记得不要怨见，不要怨见，讲的啦。 Oh, ingat jangan lelah. 在神面前得到滋润，得到能力来向前走。 Di hadapan Tuhan mendapatkan kekuatan untuk maju terus ke depan. 愿上帝多加赐福您。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 我们一起祷告， Mari kita berdoa. 感谢主上帝， Terima kasih ya Bapa. 您是本为大， Engkau adalah
yang terbesar. 当受一切的歌颂与赞美。 Segala kemuliaan hanya bagimu. 愿主你在我们的教会， Kiranya Engkau di tengah-tengah gereja kami, 就是您所属的这教会， yaitu gereja milikmu. 这每一个的兄弟姐妹都是主你亲自来呼召的。 Karena setiap orang, saudara-saudari semua itu adalah Engkau sendiri yang memanggil mereka. 呼召成为主你的儿女， Dipanggil untuk menjadi anak-anak Tuhan. 呼召成为主你荣耀的器皿。 Dipanggil untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. 每一个人的角色都不一样， Setiap identitas kita berbeda. 我们不要去看人而比较， Kami tidak akan, jangan kita menjadi seorang yang membanding-bandingkan. 但是我们只要仰望上帝活泼的盼望就在我们的眼房。 Namun kami hanya bersandar dan berarah kepadamu saja. 求主你帮助， Tuhan tolonglah kami. 求主你走在我们的前头来引领我们， Tuhan kiranya Engkau di depan menolong perjalanan kami. 我们不要往后退，但是我们只要向前行。 Kami tidak akan mundur, namun kami harus maju ke depan. 求主你帮助， Tuhan kiranya menolong kami. 感谢祈求祷告， Kami berdoa dan bersyukur 奉主耶稣基督名求， di dalam nama Yesus Kristus. 阿门。 Amin. Sweet.